Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'usu rahmatan lil alamin, amma ba'. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis Ustaz Rafa'i, Nazir Surau Ihsan bersama AJK kepimimpinannya, baik lelaki baik perempuan, muslimin dan muslimat, para asatizah, orang alim, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai di surau Ihsan ini, yang bagi saya ihsan ni maksudnya ihsan tu berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan yang mana saya merasai kebaikan itu seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Rafa'i tadi, bahawa rombongan beliau bersama Konvoi Riders Education Negeri Sembilan ataupun seluruh negara sudah datang ke tempat kami Asy-Syarif Quran Village yang terletak di Kampung Cuakati, Kuala Kangsar, Perak, yang mana saya yakin melalui surau ini ada di antaranya yang memberikan sumbangan, memberikan bentuk bantuan yang melanjutkan perjuangan saya selaku orang Negeri Sembilan di negeri orang, ya. Saya tak pilih Linggi, saya tak pilih Rembau, saya tak pilih tempat-tempat lain, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mencampak saya di Kuala Kangsar, Perak. Asalnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar buka madrasah di Kampung Batu di Rembau itulah, Kampung Batu kat Selekoh tu, tapi masih masuk dalam sikit, ada jeram. Tapi lepas 4 tahun, rupa-rupa dah Allah makbulkan doa saya, Allah campakkan saya dekat Kuala Kangsar, di Kati tu. Juga dalam tu ada air jeram. Dan Allah Subhanahu wa taala beri yang indah dalam Asy-Syarif Quran Village tu ada 4 air jeram, ya. Masuk air jeram, kanan air jeram, kiri air jeram, belakang air jeram, belakang sikit air terjun. Pagi-pagi berkabus, hijau. Memang kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang pilih, bagi saya itulah yang terbaik. Sebab satu Malaysia tanya, Ustaz orang Negeri Sembilan, macam mana Ustaz tercampak kat Kuala Kangsar ni? Saya pun tak dapat nak bagi jawapan melainkan saya tulis sebuah artikel, tapi saya kata Allah yang campak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun petang tadi ataupun pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan dah buat perarakan, mentakzimkan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat itu adalah merupakan syiar, ya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan bukan nak promosi sesebuah agenda, tetapi tuan-tuan dan puan-puan berarak bukan promosi sebuah keluarga, sebuah daerah, sebuah negeri, tak termasuk negara Malaysia pun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan berarak itu maksudnya sedang mempamerkan kecintaan. Tuan-tuan dan puan-puan berarak dengan baju yang cantik, dengan bunga mangga. Mungkin saya tak nampak ada bunga mangga ke tidak, sebab selalu dia bunga mangga ataupun banner ataupun kain rentangan perarakan tu selalunya untuk hari kahwin, hari perkahwinan, hari pertunangan ataupun hari yang menggembirakan. Tetapi pada pagi tadi ataupun petang tadi, tuan-tuan dan puan-puan telah mempamerkan satu reaksi, iaitu dipanggil mahabbah. Ya, mahabbah. Mahabbah bahasa Arab, tapi bahasa Melayunya maknanya adalah cinta ataupun kasih sayang. Sebab itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala alaih, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman.
Mahabbatun Nabi. Mahabbah, kasih kepada Nabi itu lambang iman. Usul iman. Kemuncak iman bagi seorang mukmin dan mukminat. Wahia muqaranatun li mahabbatillahi azza wa jalla. Dan kasih sayang, cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selari dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh makhluk kenal Allah Subhanahu wa taala. Selama 600 tahun wafatnya Nabi Isa alaihi salam, ketika itu manusia sudah tidak kenal Allah. Semua hanyut, semua hilang pedoman. Ketika itu agama ataupun kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dah diselewengkan. Dah mula dirosakkan ataupun sudah tidak asli disebabkan ketika itu sudah tak ada lagi ulama ataupun golongan mukhlisin yang ketika itu meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan nampak perbezaan yang ketara antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Isa. Apa beza dia tuan-tuan dan puan-puan? Bahawa akidah umat Nabi Isa yang dianuti sampai ke hari ini semua mengiktikad bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Semua iktikad itu mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Walaupun mereka tak buatlah Maulid Nabi Isa pada setiap bulan tahun, tapi mereka kata apa? Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana setiap kali masuk Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang bunyi-bunyi sumbang ataupun bunyi-bunyi yang cuba nak mengeruhkan keadaan, cuba nak kata macam-macam bahawa golongan yang mengadakan maulid ini adalah merupakan golongan ahlul bid'ah. Jadi tuan-tuan dan perempuan saya ni, kalau malam ni ada orang tak suka dengan kita ataupun ada orang-orang yang tertentu kata ini bid'ah, maka tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan kerana bersama melakukan bid'ah malam ni. Ini confirm, ini bid'ah. Walaupun bid'ah tu dengan ilmu para alim ulama kita masukkan dalam kurungan namanya bid'ah hasanah. Dan saya pun tak nak cerita untuk mengapi-apikan keadaan, sebab saya ni masih lagi orang muda, mampu lagi mengapi-apikan keadaan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka kata orang yang buat maulid, orang yang gulu, melampau, tak ikut sunnah, ataupun menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya dah banyak menghadiri majlis maulid, majlis mahabbah Rasul ke, ataupun majlis apa-apa zikrul Rasul ke yang terbaru, zikrul Rasul. Saya dari segi sudut ilmu saya mengakui ada beberapa perbicaraan yang perlu kita pantau. Kerana kadang-kadang ada hadis yang tak disebutkan asal usulnya, maka menyebabkan hadis mulia itu menjadi cacat, ataupun hadis yang mulia itu diada-adakan. Dengan erti kata yang lain bahawa kita telah merosakkan pembacaan sirah melalui nas-nas yang tidak diperakui oleh ulama-ulama hadis. Itu kena jelas. Itu kena kita selaku ahli sunnati wal jamaah menilai mana yang kebenaran, yang mana yang kesamaran, yang mana yang batil, supaya apa yang kita nak buat itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan direstui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beza kita dengan umat Nabi Isa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah?
Mereka kata Isa Tuhan. Tapi kita dah masuk 1444 Hijrah. Jauh. Walaupun tadi saya sebut baru 600 tahun Nabi Isa meninggal, mereka dah mengkufurkan Allah. Mereka dah kata Isa itu adalah Tuhan. Tapi cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah 1444 Hijrah. Setiap tahun buat maulid. Maulid yang paling ketara baru 10 tahun ini. Dulu tuan-tuan dan puan menyaksikan maulid buat time masuk Rabiul Awal. Sekarang ni setiap hari, minggu, bulan, waktu, macam-macam maulid aja. Tapi cuba tuan-tuan dan puan tengok akidah mereka. Ya, saya akui kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak seperti umat Nabi Isa. Dalilnya, kita tak pernah kata Muhammad itu adalah Tuhan. Kita tak pernah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak Tuhan seperti mana pengikut Nabi Isa. Kita tak pernah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama kedudukan dengan Tuhan, bahkan melebihi zat Tuhan. Maha suci Allah yang memperelokkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipegang oleh amanah oleh ulama-ulama umat Nabi Muhammad dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke 4 mazhab. Mereka berjaya meletakkan akidah di dalam hati umat Nabi Muhammad bahawa Nabi kita itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tidak mengatakan Muhammad itu adalah ilah, Tuhan. Tidak mengatakan Muhammad itu adalah Rabb, Tuhan. Tidak mengatakan Muhammad itu adalah yang maha berkuasa melebihi yang akram, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dah macam tu, kita yang dah faham, maka tiada masalah untuk kita memuji ataupun mengadakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana yang kita buat malam ni ia adalah nikmat. Sebab itu kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi, sesungguhnya orang yang membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah merupakan golongan yang bertauhid. Kerana ketika itu mereka telah membezakan akidah mereka dengan akidah Nasara. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan nikmat Allah. Malam ini nikmat Allah. Malam ini bukan birthday ayah, ibu, kakak, keluarga kita, tapi malam ini adalah malam kita patut bersyukur. Saya terfikir tadi kalau saya tak ceramah pun tak apa, Ustaz Rafai. Sebab tak ceramah terus makan lagi elok. Sebab tuan-tuan dan puan dah berjaya melaksanakan erti syukur. Ceramah saya ni tak adalah handal bona. Dah keluar bahasa ni 9 je. Tak adalah handal bona. Yang handal tu makanan. Yang handal tu bergerak. Yang handal tu kecintaan yang dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada cinta, tak nak buat malam ni maulid. Orang yang ada cinta je nak buat. Duit ada ke, duit tak ada ke, berpakat satu taman. Ke taman kata, malam ni kita mesti buat maulid. Lantaklah apa orang nak kata. Sebab malam ni kita nak sambut seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diutuskan pada akhir zaman, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, iaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah kira kemuncak dah ni. Kalau suara saya dah tinggi tu dah kemuncak dah. Saya boleh matikan bila masa je ceramah saya. Ustaz Rafai mungkin petang tadi dah kata berapa agak nak bagi Ustaz Lutfi tu, 500, potong yang 400. Habis cerita. Malam ni saya sampai sikit, tuan-tuan pun dah faham, 15 minit dah berlalu. Fahamlah. Jadi malam ni adalah malam bersyukur. Tak ada apa lagi nak syarah. Tak ada lagi apa lagi kita nak dhabitkan bahawa malam ni adalah malam bersyukur. Orang yang bersyukur
Allah pandang. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih ada banyak makna. Dari segi muamalah kita, tapi dari segi bentuk dunia ke. Tapi berterima kasih di sini untuk kita fahamkan makna sambutan ini, kita berterima kasih kepada seorang manusia yang akan memimpin, yang akan menjaga kita bukan di dunia, di akhirat sekali. Are you understand, tuan-tuan? Di akhirat sekali. Penghulu di dunia, mampu dia. MB di dunia, mampu dia. PM, Presiden, Clinton ke tak Clinton ke, mampu semua di dunia. Di akhirat, milik siapa? Yang tuan-tuan dah memang dah tahu dah hadis tu. Syafa'an uzma la syafa'al kubra la. Pada hari kiamat milik siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi maksudnya, malam ni kita meraihkan seorang manusia yang berihman untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat di dunia tapi sampai di akhirat. Seperti mana? Ini saya nak pendek cerita ni ya. Saya takkan cerita-cerita lahir ko, pergi Mekah ko, pergi Madinah ko, makan apa ko, tangan kanan ko, tangan kiri ko. Saya nak bagi parti je macam lomak cili api. Ni orang Perak ni tak reti sangat makan tak makan. Ni 9 ni baru nak belajar. Koma baru nak belajar. Tapi tadi dia bertambah bukan banyak kat kundu. Dah lah. Banyak dia makan. Rugilah tuan-tuan dan puan-puan. Selalu makan dekat pondok talam, ini makan pinggan, tak boleh nak sukat. Ni parti, malam ni saya nak bagi partinya. Kalau Allah kata switch off terus. Maksudnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang saya faham, kuat saya faham pun, saya baca hadis, maksudnya Nabi bekerja untuk kita sampai hari kiamat. Seperti mana disebutkan dalam hadis, ana awwalun nas hurujan iza bu'isu. Aku adalah manusia yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Awwalun nas. Hadis sahih. Kalau yang pertama bangun, ma makna? Kenapa tak disebutkan awwalun nas Adam, awwalun nas Ibrahim Khalilullah? Tapi Rasulullah kata ana awwalun nas hurujan iza bu'isu. Aku adalah orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Maksudnya Allah mengangkat Nabi daripada kalangan beliun manusia semenjak Nabi Adam sampai umat Nabi SAW, Allah pilih yang terunggul. Pilihan Allah adalah kehendaknya. Tak ada siapa boleh menghalang. Nabi Ibrahim tak boleh halang, Nabi Isa tak boleh halang, Nabi Idris, Nabi Nuh ke, Rasul para ulul azmi ke, Nabi yang terpilih pun tak mampu menghalang. Sebab ketika itu Allah nak menzahirkan, ini manusia yang antara semua manusia yang aku kasihi, yang aku sayangi, yang aku cintai. Kenapa? Wallahu a'lam. Sebab itu dalam Sahih Muslim disebutkan, man zakarani faqad zakarallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang sebut namaku, automatik dia sebut nama Allah. Sebab Allah pinjam namanya Mahmud kepada Muhammad. Allah pinjam namanya, saya ulang sekali lagi, Mahmud kepada Muhammad. Sebab itu, apa yang atas kepala saya ni? Nampak tak? Allah, Muhammad. Nama yang tak boleh dipisahkan. Saya tak nak namakan golongan tu sebab kalau saya namakan golongan tu kan saya jadi panas. Dulu lagi anda tuan-tuan mengamuk oleh macam ya.
Tapi dah umur 40 ni, dia dah tenang sikit lah. Ya. Dulu kalau saya tulis ke FB tu, 4 juta baca. Tapi time tu tak pandai pula nak kumpul followers. Tak pandai. Rupa ponting kat kena viral kat FB ni. Baru ramai pengikut. Contoh dia. Kalau saya mengajar kat surau ni contoh dia. Yang datang malam ni mungkin 1000. Ya, malam 1000. Kalau saya tulis satu artikel yang kontroversi ke ataupun beragama ke apa-apa ke, 4 juta baca. Mana lagi handal? Yang 4 juta lah baca lagi handal pada 1000 yang datang malam ni. Tu maksud dia. Tapi kadang-kadang bila kita dah ada fokus ke arah lain ni, tak apalah, itu biar orang lain buatlah apa semua. Ya, sebab saya sedang sibuk nak mengasaskan perkampungan Al-Quran. Sebab tu tadi Ustaz Rafiq sebut, saya namakan tempat tu Asy-Syarif Quran Village. Asy-Syarif tu Quran Village. Kampung Al-Quran. Baru 5 orang saya keluarkan jadi hufaz Al-Quran. Itu semua duit tuan-tuan dan puan-puan lah tu. Syukran lakum. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana menyangga anak-anak negori yang berdakwah di tempat orang. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang. Baru saya tahu. Macam mana Nabi tu mengantau ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah, baru saya tahu. Tempat kita jagolah. Ada atuk kita, ada pak saudara kita, ada kawan-kawan kita ni tempat orang terasing. Dah lah bahasa Negeri Sembilan lah tu. Orang Perak pun tak faham bahasa saya pun tak faham bahasa dia. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya nama Allah Muhammad ni, dia kata apa? Bahkan yang ekstrim sebut tak boleh gantung Allah Muhammad. Ya, tak boleh gantung Allah Muhammad. Sebab ketika itu kita nak kata nama Allah Muhammad ni macam disamakan. Orang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dia cakap macam ni, tanda dia dah short. Ya, kepala dia dah short dah. Dia dah short, akal dah putus, dah rosak, mungkin dia tak makan susu kambing dengan betul. Ya, mungkin dia banyak makan badam dengan apa semua telah merosakkan akalnya, maka apa yang dipandang semua itu dah menjadi bid'ah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza zukirta ma'i." Ni Allah cakap ni. Ya, apa kata Allah? "Iza zukirtu," jika nama aku disebutkan, "zukirta ma'i," ya Muhammad, nama engkau disebutkan denganku. Maksudnya apa? Allah tak nak memutuskan nama kekasihnya Muhammad di setiap tempat-tempat ibadat. Suka hati Tuhan lah. Nak letak Muhammad nak dalam tasyahud awal. Nak letak Muhammad dan nama Ibrahim pada tasyahud akhir. Nak letak Muhammad pada iqamat, pada azan, pada tempat-tempat yang disunatkan nama Muhammad. Maksudnya apa? Allah tak nak meninggalkan kalimat Muhammad di sisinya. Jadi bila ada orang kata, ni syirik ni, menyamakan, entah yang bermasalah, yang tak faham hadis yang telah saya bacakan, "Iza zukirtu zukirta ma'i." Jika aku disebutkan, engkau juga disebutkan dengan aku. Maksudnya Allah menggandingkan namanya itu dengan nama Allah. Time tu tuan-tuan, dalam solat ni, kalau bahasa kita yang mudah, Tan Sri pun tak laku, Datuk pun tak laku, Ustaz pun tak laku, Kiai pun tak laku, Habaib pun tak laku, Maulana pun tak laku. Cukup nama Muhammad. Allah nak Muhammad ke? Allah tak nak nama-nama Muhammad Romba, Muhammad Linggi, Muhammad Afrika, Muhammad Mekah, Muhammad Amerika. Sebab disebut dalam kitab Asy-Syifa bihukuk al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika mana orang-orang Mekah sudah mendapat khabar akan Nabi dilahirkan pada akhir zaman, maka akan ada meletakkan nama itu Muhammad. Ramai yang dah mula letak nama Muhammad. Lahirnya Muhammad. Muhammad. Walaupun dikatakan datuknya Abdul Muttalib yang menamakan dengan Muhammad.
Ni nak buat cerita lah ni. Orang kan pandai buat cerita. Cerita barulah ada sadap sikit. Janganlah luruh pun. Kan? Dia mesti ada cerita sikit. Ustaz tu, kalau dia ambil wuduk, muka dia bercahaya. Kalau ustaz yang hitam tu ambil wuduk, muka dia tak bercahaya. Ada polik pula. Ni layan orang akhir zaman. Tuan-tuan lah, perempuan lah. Ustaz tu putih. Ya Allah, sejuk muka dia. Kata dia. Ni mesti tahajud ni. Mesti banyak wuduk. Mesti banyak pakai Fair and Lovely ni. Yang hitam, tak senih kata dia. Korang yang pandang dia kata dia. Padahal mungkin yang hitam tu lah yang banyak solat tahajud pada yang si putih ni. Macam tu. Barulah sadap cerita tu. Macam tuan-tuan perempuan lah nak up sikit ustaz pilihan tuan-tuan lah kan. Tuan-tuan kan banyak ustaz yang dalam hati tu banyak bonus ustaz tu. Kalau ustaz dah suka ustaz tu, tuan-tuan kata pada tuan-tuan, kau tahu tak Ustaz Murtada tu, aku tengok tahajud dia 80 rakaat. Dia dah up tu. Padahal 4 rakaat je. Yang hari pertama je 80. Itu nama dia dakyah nama dia. Supaya orang kagum pada dia. Tapi sebenarnya tak ada. Tapi nak kata cerita. Kena faham cerita. Ya? Tak payahlah nak bergaduh-gaduh cerita tu. Tapi kita kena cover sikit lah. Kalau cerita tu merepek-repek dah macam Doraemon, memang tak boleh diterima lah dekat sisi Ahlus Sirah. Jadi, ramai nama Muhammad. Dah berangan dah ni. Ni Muhammad akhir zaman. Ni Muhammad yang Allah nak lantik ni. Apa tuan-tuan? Yang nama Muhammad seekor pun tak jadi. Sebab Allah tak nak Muhammad ni. Allah nak Muhammad ni. Allah nak Muhammad ni. Muhammad ibni Abdullah yang Allah nak. Yang Allah pilih. Daripada sulbi yang mulia, yang baik, rahim, yang tahir. Walaupun saya banyak baca sebuah kitab. Antaranya Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Ni saya masuk sikit ya. Sebab tak ada dalam syarat. Ya. Tajuk pun tak bagi. Alhamdulillah lah. Pandai betul surau ni. Saya suka betul. Dia tak bagi tajuk. Tak bagi tajuk, salah sinilah. Jadi saya Afrika, saya ke Timur, saya ke Mesir, saya ke Yaman. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you very much. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi ada seorang perempuan yang asalnya tergila-gilakan Abdullah. Tergila-gilakan Abdullah. Abdullah ni ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Madinah. Ya, Al-Munawwarah. Dikatakan dalam kitab tersebut perempuan tu memang tergila-gilakan Abdullah ni. Dan memang ma'ruf Abdullah ni dikenali sebagai seorang lelaki yang handsome. Yang rupawan, yang ganteng kata orang Indonesianya, ataupun macho. Tapi jodoh Abdullah dah ditentukan dengan Aminah, Sayyidah Aminah, putri Quraisy ataupun seorang yang memiliki akhlak karimah di Mekah ketika itu. Dan dikatakan Abdullah pun suka juga perempuan yang minat dia. Tapi cinta tak kesampaian. Akhirnya Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dah menikah pun dikatakan Abdullah tu, bagi dia dah nikah satu ni, boleh tambah lagi kali kedua ni. Dia pun jumpa perempuan tu balik. Okey, pertama dah selesai. You are second. Itulah maksudnya. You are second. Tapi perempuan tu tiba-tiba rasa macam what don't know. Dia dah macam tak ada nafsu, tak ada perasaan, tak ada apa-apa. Dia kata pada Abdullah, dulu ya aku minat dan aku nak kau. Tapi sekarang ni aku dah tak ingin lah. Tak nak dah. Jadi Abdullah pun, dia pun tertanya-tanya kenapa. Tapi perempuan tu kata, dulu aku nak kau sebab aku melihat seakan-akan ada cahaya yang terpancar di dahi engkau, wahai Abdullah. Ini cerita mengikut
ilmu sirah. Ya, tuan-tuan nak percaya ke tak percaya terpulang. Ya, ini Muhammad ni. Bak kata guru saya lah, ini Muhammad ni. Bukan ustaz rombau, bukan ustaz tinggi. Baik kali saya kata, jangan sebut Muhammad, ada beza Muhammad ni. Farqu bainahuma, ada beza antara keduanya. Ni Rasulullah ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya nak kata sikit. Kata Abu Talib. Abu Talib ni memang dia dah menyaksikan. Tuan-tuan semua tahu cerita Abu Talib dekat Damsyik kan, dekat area Syria yang dia dah nampak dah rahib pun nampak awan misdul ghamamati an-nasara sairatan. Awan-awan itu menaungi di mana Muhammad berhenti. Awan tunduk pada kita kena buat solat hajat istisqa untuk turunkan hujan. Jadi pendeta tu nampak mana Rasulullah berhenti, awan pun berhenti. Tak hebat tuan-tuan, ni makhluk Allah ni yang kita tak boleh perintahkan. Allah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata gereja Buhairah tu balik copet. Saya dah sampai dah. Waktu saya belajar dulu saya sampai dekat gereja Buhairah. Saya tengok bekas tapak kaki unta yang dikatakan Rasulullah nak turun. Unta tu pun turun dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok kawasan-kawasan berniaga. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang di Syam, saya tengok. Jadi saya nampak dengan mata saya, jauh Nabi berjalan. Kata Abu Talib, yang aku kehairanan melihat Nabi Muhammad ni ataupun Muhammad anak keponakan anak buah aku, dia kalau dia bangkit pada tidur tak berpisat. Tarik mata tak ada. Dia tak ada muka kita, muka bangun tidur macam makhluk Allah di luar-luar ni. Dia bangkit pada tidur cantik. Aku tengok rambutnya sudah macam disisir. Disisir tu macam apa? Rambutnya itu macam sudah disikat. Aku tengok matanya bulat, biji mata hitamnya cantik, berkilau, yang putih tu terang, tak macam kita berkeladak. Kuning lah, merah lah, ikut kolesterol lah, ataupun ikut kolesterol. Muhammad macam tu. Sebab itu Abu Talib dia jaga Muhammad walaupun dia tak sempat menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Imannya serah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang kata macam tu, yang tu kita tak perlu ulas di malam yang berbahagia ini. Cuma saya nak kata Abu Talib menyaksikan ini bukan manusia biasa, tapi ini manusia luar biasa. Dari kecil tuan-tuan dan puan-puan dah tahu cerita bahawa Nabi itu dibelah dada. Tuan-tuan dan puan tak kagum ke dengar cerita tu dibelah dada? Seperti mana yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari dalam kitabnya Khususiyat, dikatakan dibelah dada sebanyak 4 kali. Semua tahu cerita tu. Dia buang kotoran, dia buang sifat mazmumah, dibuang apa-apa yang tak patut yang akan dibawa oleh Nabi, maka Allah gantikan dengan tahir, kesucian demi kesucian, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maka itulah Muhammad. Sebab itu kita puji dia Muhammad. Sebab pembersihan dalam jasadnya itu tak sama seperti mana kita membersihkan dengan air wuduk. Dia dibersihkan zahir dan batin. Sebab itulah Nabi SAW dari kecil itu sudah nampak tingkah lakunya itu berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah buat tadi perarakan yang saya sebut tadi, itulah tanda syukur tuan-tuan dan puan-puan. Allah menilai. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jimat duit, tak nak bagi penceramah pun, kita boleh kambing ini. Tadi baca selawat tuan-tuan dan puan-puan tu pun dah lulus dah. Syukur ni kita ucap terima kasih. Tapi ini yang special ni sebab kita ucap terima kasih pada manusia yang tak nampak. Atuk kita nampak, ayah kita nampak, mak kita nampak, rumah kita nampak. Ini tak nampak ni. Tak nampak. 60 tahun sabut tak nampak.
Maksudnya iman itu ada. Cinta itu ada. Lantaklah kau sedap tak sedap ke, bangun tak bangun ke, Habib Syekh tak datang ke, tak ada Yahanana ke, Berzandi ke, Situ Durol ke, Burdah ke. Kalau tak ada tu pun, sembelih kambing tu pun, itu alamatid dalil. Itu dalil yang akan dihisab, yang akan dipertimbangkan oleh Allah. Maka ia bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat yang engkau dapat, yang engkau perolehi, yang engkau kecapi, maka hendaklah engkau bersyukur. Maka dengan ketuanan Sayyiduna Muhammad yang Allah letakkan dalam hati kita, kita pandang namanya, kita pandang nama Allah, dan dalam solat kita sebut namanya, sehari-hari tak berhenti dilaungkan Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad dalam solat. Hari Jumaat, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Maksudnya apa? Bila ucap tu tanda kita berterima kasih kerana Allah yang meletakkan Muhammad itu sebagai tanda kita ucap terima kasih. Nama yang disebut, nama yang diagungkan, itu adalah orang kata kemuliaan bagi Rasul. Allah tak nak umat Nabi Muhammad melupakan Rasulullah, maka Muhammad itu diletak dalam solat. Kalau betul, kalau yang luar-luar ni pepot macam nenek tua lah. Apa dia sambut maulid ni. Kau pula lebih-lebih. Tuhan letak Muhammad tu dalam solat tu. Padahal orang semua maklum solat tu lillahi ta'ala, kan? Solat tu untuk Allah, kan? Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Bismillah. Subhana rabbiyal a'la. Semua subhan. Tapi waktu nak landing, landing tu yang mahal. Landing tu yang mahal, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa tu? Nak sampai tujuan beragama tu. Seolah-olah Allah nak kata apa? Sebelum engkau nak tamatkan solat ni, ini kau dapat ceramah kat Gombau ni, selotupkan pada Gombau tu. Ni saya tahan lagi ni. Kau bagi air Hazrat Pelas, nak melotup tempek saya kuliah ni. Dia dah mula ni, badan tu dah nak seram, nak melompat pun ada. Nak landing, kan? Nak landing pun kalau kita naik kapal terbang tu pun dia suruh kita baca doa. Kalau yang kata bang Islam lah, Saudi Arabia lah, apa-apa lah. Tapi nak landing ni, sebelum nak bagi salam ni, kan kita ada tasyahud akhir, kan? Dah lah 2 kali dah tu. Sekali dah lah. Kalau ikut, sekali dah lah. Ini Allah punya ibadah. Ini Allah punya penghormatan dia. Janganlah campur-campur dengan Muhammad. Apa nak kaitan Muhammad dengan Allah pula? Macam itulah khabar dia. Tapi kita fahamlah. Allah yang meletakkan nama Muhammad dalam solat. Maksudnya Allah nak kata apa? Sebelum kau nak habiskan solat ni, kau jangan lupa beri penghormatan kepada Muhammad yang aku utuskan ni. Kalau bukan sebab dia, kau tak dapat baca Iqra. Kau tak dapat baca Fatihah. Kau tak dapat tahu solat. Kau tak tahu dapat nak nikah. Kau tak tahu dapat nak kenduri. Kau tak tahu Islam. Mesti dia ni muncul dulu, baru Islam itu muncul selepasnya. Hazza Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ni kan, saya kadang-kadang berangan. Ni saya punya angan-angan. Saya punya angan-angan special lah tuan-tuan. Ya, angan-angan saya banyak sangat. Ada angan dapat, ada angan tak dapat. Biasalah. Ya. Tapi angan saya kadang-kadang saya terdetik. Dia kadang-kadang waktu nak kita duduk seorang nak ceramah sebelum
Saya kata minta satu je. Minta malaikat yang dongar dalam surau Ihsan ni, nama Ihsan ni kan. Pandai pula pilih nama Ihsan tu. Kau tak pilih lah nama-nama pembesar-pembesar yang 9 yang contoh. Ihsan tu sedap. Ihsan tu dalam kita punya rukun agama. Ihsan. Itu yang akhir kita letakkan. Kadang saya doa waktu saya ceramah di Singapura dulu, waktu tengah top lah. Dah tak top. Ya. Saya kata kat Singapura tu, kat Masjid Sultan tu, suka hati saya lah, saya nak cakap pasal apa, kau dengan manusia, kau dengan jin, kau dengan malaikat, kau jangan mak lampir dah. Saya kata dalam Masjid Sultan Singapura tu, saya besar suara. Time tu 5,000 datang. Agak lah kan. Yang ni cerita sampingan lah ya. Pergi Singapura sedap. Ni 9 tak sedap lah. Sebab singgit je. Sana dolar. Kok salam tu. Mata kita tajam tu. $50. Sini RM50 je lah. Takkan naik makam dia pula. $50 tukar Malaysia dah 100.5. Salam. Masya Allah. Dan tengah kaya ni, saya kata. Kita muda. Pergi merayau. Satu Singapura tu. Naiklah air world lah. Apa? Yang macam vampir besar tu. Naik teksi macam kaya. $25. Langsung habis duit tu balik. Jadi kaya pelik. Silap. Orang muda tak reti belanjawan time tu. Itulah saya lebih suka macam kat Singapura ni, sedap. Kok 1,000 salam bagi 50. Dah 10,000 dah. Ni cerita je kan, ni cerita tapi sebenarnya betul. Ni tip-tip lah. Ni tu saya tak ramai live ni. Nanti kan ramai yang ambil ilmu saya. Ni cerita, kalau tuan-tuan tahu kehebatan seorang ustaz. Ustaz ni memang Allah muliakan. Ramai nak jadi ustaz. Apa orang tengok macam doa pun mustajab pun orang bagi banyak kan. Saya cerita lah ya. Lain kali lah saya cerita. Saya off cerita tu. Saya cerita lain kali lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kata depan Masjid Sultan tu, saya kata apa? Saya kata apa? Wahai malaikat, saya joget. Saya kata, wahai malaikat, saya kata. Engkau angkatkan doa-doa kami pada malam yang berbahagia ni. Kau kutip nama-nama yang datang pada malam yang berbahagia ini. Engkau bawa di hadapan Rasulullah, katakan kami ni buat amalan untuk mensyukuri nikmat engkau yang tak seberapa ni, tapi aku nak nama-nama yang buat majlis ni, tak kisahlah maulid ko, kenduri ko, happy birthday ko, anniversary ko, nama-nama ni kau ambil ya Rasulullah, jangan kau lupakan kami pada hari kiamat. Kau simpan nama-nama ni dalam peti doa engkau, keinginan engkau, kasih sayang engkau, agar orang-orang surau Ihsan ini tidak dilupakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Itu saya nak tuan-tuan. Kita kena beriman dengan malaikat. Dia bekerja untuk kita. Dia bekerja untuk umat Nabi Muhammad. Simpan doa itu banyak-banyak. Saya cukup percaya doa ni. Cuma saya tak tahu doa itu bilakah waktu mustajab. Setahun ke, 2 tahun ke, seminit ke. Dia tak boleh macam tu. Simpan tuan-tuan. Jadi malam ni kedetik aja tuan-tuan. Sebut, ya Allah. Aku ni tak macam Abu Bakar As-Siddiq. Aku tak macam Umar, Usman, Ali sempat berjuang. Tapi yang aku buat malam ni bersama orang kampung Taman Wamba Utama yang Surau Ihsan ni, aku nak tunjukkan aku ingat Muhammad. Takkan ku lupakan walaupun banyak dakwaan-dakwaan kata tak berasas, tapi aku tetap nak mensyukuri atas nikmat yang engkau bagikan kepadaku. Jadi malam ni kita doa pada Allah agar Nabi tak lupakan kita pada hari kiamat kelak. Sebab apa tadi saya kata awal-awal? Nabi bekerja untuk kita sampai hari kiamat. Semua dah baca hadis Nabi. Ya, semua dah baca hadis Nabi, kita akan bangkit pada hari kiamat. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dunya wal Tabrani,
Yajma'ullahul awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum. Hadis sebut. Yajma'ullahul awwalina wal akhirina. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia-manusia ni semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qiyaman arba'ah sanah, dan mereka dikumpulkan selama 40 tahun. Lama tuan-tuan. Ni 40 tahun ni, lama sangat ni. Kita nak tunggu 40 tahun pun macam-macam peristiwa kita hadapi ni. 40 tahun pada hari kiamat. Tapi mujurlah. Ada sebuah hadis yang meringankan pendirian kita ataupun berdirinya kita pada hari kiamat kelak. Nabi bersabda, illal mu'min, kata Nabi. Maksudnya memang benar hadis tu, ada manusia yang berdiri selama 40 tahun dan ada manusia yang akan berdiri sebentar saja. Seperti yang disebut dalam hadis, ada yang berdiri 40 tahun, umpama 30 tahun, 25 tahun, ada yang berdiri macam mungkin sehari ataupun sebentar, seumpama kita sedang menunggu matahari nak terbit ataupun matahari nak terbenam. Lil mu'min, untuk orang mukmin semenjak zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bermasalah adalah yang tidak benar-benar mukmin ataupun banyak kes pada hari kiamat ni. Ya? Saya antara dia lah yang banyak kes pada hari kiamat ni, tuan-tuan, ya. Apa tak banyak kes tu? Kita bukan orang soleh. Saya tak soleh. Ya? Orang soleh tu paling tak tahajud malam 20 rakaat. Duha 8 rakaat, bukan 2 cendekel tu doh. Kan ada 8 dengan 2. Ni 8, ni 2. Kat sini je dah nampak dah siapa yang soleh. Soleh tu bukan kita yang sebut. Allah yang melihat. Soleh. Orang buat 8. Kau ambil 2. Betul? Asal kau 2, asal dia 8. Tak kira lah ustaz kau. Ada orang kadang saya tengok, dia bukan ustaz pun. Bahkan dia lagi soleh pada ustaz tu. Saya tengok. Ada orang tu dia tak ustaz pun. Zikir lagi lama pada ustaz tu. Saya lah orang dia. Macam orang tua kan. Dia tahu nak mati dah. Dia pun zikir lama lah. Kita orang muda pandang. Makin lama lah atuk tu. Maksudnya kalau dia lama pada orang muda macam saya, dia lagi soleh pada saya. Maksudnya 2 dengan 8. 8 ni lagi soleh. 8 ni lagi takwa. Amal pun lagi banyak. Tak macam 2. Tapi 2 ni pandai pula ujah dia. Yang penting ikhlas. Ikhlas betul. Tapi markah kau sikit kau nak ingat tu. Ampau kau sikit. Orang bagi raya ampau RM10. Tahu dia berubah muka dia. Pula. Menantu yang lain bagi saya 50. Yang ni, tu beza dia. Beza kasih sayang. Maksudnya, yang 8 ni lebih kasih sayang dia pada Allah. Ni yang soleh, yang ikhlas ni. Kalau macam saya, solat duha, murah rezeki. Itulah saya. Selesai masalah. Ada orang tak ada. Solat je sebab dia abdun. Ni saya bagi tip lah ya. Tapi saya bukan orang dia. Mudah-mudahan pahala yang saya bagi tu, tip itulah yang saya nak. Orang contoh dia, hubbun nabi. Bacalah qasidah, ya nabi salam alaika. Betul dah. Tapi orang tu baca selawat. Tadi qasidah. Ada beza tu. Kita ahli sunnah jemaah ada beza. Qasidah, selawat. Kotak yang qasidah tu kita boleh baca dalam selawat, dalam tasyahud. Ada beza tu. Kadang dalam marah ni ada beza. Jangan pula dalam tasyahud, ya Nabi, tak matilah nak.
Janganlah main-main tuan-tuan dan puan. Ui, pengalaman saya ada ceramah dengan orang-orang yang kita nampak hebat tuan-tuan dan puan, mati. Kalau dia cerita bab hadis tu, tok guru saya ataupun imam hadis pun tak sebut hadis tu. Maksudnya itu bukan hadis. Cik ni pada saya seriau, cik ni macam ular dah. Tu dia. Alhamdulillah dah, kita nak jaga hadis ni kan. Kena cermat sikit, bukan emosi je. Baca ya tak boleh. Ada orang hubbun nabi, ya Rasulullah, kata dia madad yolah. Tapi nak tahu juga madad tu tingkatan berapa. Contoh hari Jumaat. Selawat yang paling ringkas, yang paling sahih, yang merupakan sunnah Nabi SAW, paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ta'adduban. Ada yang nak beradab, bacalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua-dua boleh baca. Terpulang. Hari Jumaat ada orang baca selawat sampai 1000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala 1000. Kita baca sebab kita baca sikit 100. Yang 1000 ni lah bosa kasih dia. Bosalah dengan rahmat Allah. Sebab itu yang bezakan kita ni, yang bezakan saya dengan tuan-tuan puan dan tuan-tuan puan saya ni, jumlah yang banyak berikhlas. Jumlah yang banyak dengan ikhlas. Sebab tu bila kita dah usia meningkat ni, saya tekan kepada anak-anak murid saya, tahfiz Al-Quran Al-Syarif, saya kata apa? Kita baca zikir-zikir yang benar-benar datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul keluar pada mulut dia. Sebab apa? Kita nak pati tu. Siapa nak baca zikir lain, tak ada isu, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Tapi kalau siapa dah baca zikir Rasulullah, ittisal, langsung. Sebab itu yang Nabi baca, itu yang Allah pandang pada zamannya. Ini pati, macam lemak cilapi lah. Mak saya posan, mak saya lah. Orang sini pun tahu. Lemak cilapi, mesin tu cendekel nama dia. Dia penuh porah. Kan makcik kan? Penuh porah. Cik ni porah 100 biji. Sekarang ni orang pemalih. Dia tak nak pati. Mesin copet. Takkan sama masak ikan baung dengan santan berporah dengan yang di mesin. Budak-budak ni semua ni porah ni. Ni semua porah ni. Sebab mak saya duduk situ. Orang Perak belajar porah santan. Macam itulah dalam amalan kita nak pati. Tuan-tuan puan. Ni saya rasa dah tiba waktu sampaikanlah, walaupun sebenarnya dah lama gue. Tuan-tuan puan baca astagfirullah kan? Astagfirullah sampai habislah yang subhanallah. Tu semua sunnah Rasul tu. Sunnah Rasul. Jadi jangan tuan-tuan puan rasa macam orang lain kan, mungkin dia akan buat majlis zikrullah, besar-besaran negara. Kan? Ini paling pure. Ini lain kata dia. Saya katakan kawan saya, yang imam buat kat sebuah masjid itulah paling besar sunnah Rasul dia. Yang ustaz-ustaz macam saya ni cabut lah. Salam-salam cabut. Tapi yang paling istiqamah imam, siap, Bilal dan jemaah yang satu sab, dua sab tu, inilah yang merupakan ahlu sunnah wal jamaah yang masih lagi baca zikir-zikir Rasul yang menyebabkan Allah tak murka terhadap permukaan dunia ni. Jangan pandang-pandang rendah. Jangan pula macam saya ni tak lah zikir dia, kata dia. Siapa kau nak nilai zikir imam baca tak tu? Tu zikir Nabi tu. Mentang-mentang kau nak zikir panjang-panjang, tebal-tebal nak. Takkan sama zikir kalian dengan zikir Rasulullah. Itu berdasarkan hadis. Saya dulu macam tu juga. Tapi bila saya fikir-fikir balik, imam tu baca zikir Rasulullah tu, besar pahala dia tu. Jangan kita pandang tak ada madad lah, tak ada anwar lah. Sebab dia tak lagu Astagfirullah. Yang baru ni Astaghfirullah. Ada lagu-lagu dia
Itu yang beza Tapi yang hakikatnya yang buat ni istiqamah. Kalau orang lain nak tunggu malam Jumaat. Gerakan lain nak tunggu sempena. Sempena Safar, sempena Rajab, sempena Nisfu Sya'ban. Imam yang kat surau ihsan ya, hari-hari berjamaah kat masjid tak tinggal. Inilah manusia yang patut kita berterima kasih kepada mereka yang menghidupkan rumah Allah, yang mengekalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud malam kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya bekalkan kita hadiah tu, itu semua hadiah lah ya. Kau nak bagi duit, bagilah pada budak-budak ni. Tapi kan saya kutip balik. Van minyak saya, tol minyak saya kutip balik. Dia dah tahu dah perjanjian dengan ustaz dia. Ingat tu amanah. Amanah. Tak amanah tak hafal Quran nanti. Semalam baru ada seorang hafal Quran. Alhamdulillah berkat tuan-tuan dan perempuan yang infak, yang bagi sumbangan. Bukanlah saya nak kata kita perlu bangga dengan negeri. Bukan. Tapi saya orang kata pergi kat Perak ni pun bersama-sama mencipta kejayaan bagi umat Nabi Muhammad. Bukan ikut nama negeri lah. Kita nak tolong, kau orang mana? Perak. Bukan geng Den. Kau mana? Kau 9. Mat Johor. Kau bukan kawan Den. Tapi kita tolong semua sebab nak menjayakan produk keluaran ulama Quran, ulama tafsir untuk agama Allah. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Umat ini diperlukan hero baru untuk memimpin apa semua, kan? Jadi saya pun bila dah ke kanan ke kiri ni dah lupalah yang ke muncak itu, dah slow balik dah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat ya, akhi. Nabi SAW patut masuk ke syurga kan? Pada hari kiamat tu lah. Orang bosan. Takkan orang bosan duduk luar. Kenapa bosan suara saya tu? Kalah Ustaz Abdul Somad. Cuma saya tak diberi peluang je. Nabi kan orang bosan. Yang paling bosan inda Allah. Pada hari kiamat. Apa kata Nabi? Liwa'ul hamdi yawma izin biyadi. Bendera liwa'ul hamdi. Ulama hadis, ulama tafsir bicarakan liwa'ul hamdi maksudnya bendera iman, bendera syafaat, bendera keamanan, bendera bintang, bendera perlindungan. Itu maksudnya. Nabi kata apa? Hari kiamat nanti bendera liwa'ul hamdi dekat tanganku. Tak tahu siapa pegang. Nabi ko, para sahabat ko, malaikat ko, khaddam ko, tak tahu. Ya? Sebenar dia. Ini cerita sikitlah. Kelemahan bagi penceramah. Kelemahan bagi penceramah. Penceramah ni kalau dia buka mulut besar-besar, dia toran-toran suara dia, dia lantang-lantang, nanti makan tak sedap. Angin dah banyak masuk. Berani ni kerja dia. Terus saya tengah fikir ni nak stop ke berapa ni Ustaz Rafi? Nak stop ni, anytime nak stop ni, dah sampai wahyu dah ni. Kalau saya tokan lagi setengah jam, makan tak sedap. Sekejap lagi saya pergi makan kat luar. Percayalah tuan-tuan. Inilah roti macam ceramah ni. Oh, kambing lah tu kan. Ini 9 sebab tu tak? Jangan malu dengan kita. Ni orang Perak ni, kita kena kalahkan dia. Orang Perak yang saya duduk dalam 5 tahun, makanan dia tak tajam. Tak sampai alam malakut. Garam kurang, manis tak sekatur. Aduh, duit dosa saya makan tu. Mengumpat kerja dia. Payah kita ni hebat lah buat makanan lah. Kan? Nak yang sedap je, nak podeh je, nak potai dah, nak apa lah. Payah kita berdagang tempik orang. Aduh. Panjang syarah-syarah bab Perak ni. Tapi orang Perak ni, tapi Perak yang main tuan-tuan ya, hebat kat negeri dia. Bendera liwa'ul hamdi dah diangkat. Oh, time ni tuan-tuan dan puan-puan, semua umat nampak dah. Woi, ini bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab time tu umat dah letih dah. Matahari dah, semua tahu cerita tu. Tenggelam sampai parang lutut, perut, sampai kepala, sampai telinga. Peluh tu dah
menenggelamkan umat Nabi ataupun seluruh umat. Semua datang dekat bendera ni. Saya ceramah kat Pulau Pinang, saya kata apa? Time ni bahasa kasar sikit lah. Satu seekor bendera kat dunia pun tak laku pada hari kiamat. Bendera sekolah rendah, menengah, college, universiti ke, bendera politik ke, negara ke, negeri ke, luar negeri ke. Time ni satu bendera pun tak laku pada hari kiamat kelak. Semua nak berlindung di bawah bendera liwa'ul hamdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tak ada bendera, Nabi Ibrahim tak ada bendera. Walaupun dikatakan ada bendera, tapi ini special untuk bendera umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Seolah-olah Nabi kata apa? Seolah-olah macam tutup apa pergi Mekah lah. Pergi Mekah kan bawa bendera kan. Yang kocik tu lah. Orang gombal. Kan sosek pula. Tua-tua sosek. Saya punya ujian kan. Saya bawa ada orang tua. Besar lah ujian saya. Baru sampai Madinah. 24 jam hilang. Aduh, saya kata, besar lah ujian bawa orang tua ni. Saya kata. Saya mana bodoh tak nak pergi. Dah tua nak mati pun nak pergi. Saya kata. Kan? Kita lah mencari dia apa semua. Jadi masuk dekat dunia dah macam tu hari kiamat. Nak bendera tu seolah-olah Nabi nak kata apa? Wahai umat Rasulullah, siapa nak keamanan datang dekat sekitar lingkungan bendera ini. Ni dah cop dah. Yang boleh datang tu umat Nabi Muhammad saja. Umat lain ada hadis sebut innan nasa yasiruna ala bondo hadis tu. Jusan fi Nabi, ya, macam itulah maksud dia. Kok salah hadis pun saya orang 9. Tak ada malu tu Bukan basuh saya. Saya bukan orang fresh. Orang tinggi. Macam itulah maksud dia. Tapi gaya kau nak ada. Ustaz-ustaz ni kau lah hafal-hafal sikit. Kalau tak nanti atuk lah kata sama macam Dan. Quran tak ada, hadis tak ada. Apa besok kau kena betul lah tu. You nak tengok tu. Kalau dia tengok, tak ada, pondok je ni, kata dia. Kalau ada, PhD lah, kata dia. Ni akhir zaman, no. Yo, apa tadi hadis yang sebut? Inna nasa yasiru. Sesungguhnya manusia itu dia akan berjalan pada hari kiamat ikut Nabi mereka. Nabi mereka. Semua dah faham kan? Saya tak nak ulang. Saya tak payahlah baca hadis berbonoh. Hari-hari kuliah. Semua dah alim dah tahu dah. Kita bagi poin-poin dia. Maksudnya, semua dah tahu dah. Umat yang akan masuk ke syurga yang paling awal umat Rasulullah. Syaraf. Lana. Kemuliaan bagi kita semua. At least ada harapan. Taklah lambek. Taklah ketinggalan. Umat akhir tapi umat terawal masuk ke syurga Allah. Ya. Jadi kata ulama apa? Tuan-tuan tak sayang Nabi ke? Kata dia, kata ulama tu dah. Saya baca kitab tu kan. Kalian tak sayang Nabi ke? Kata ulama tu. Patut Nabi dah berehat dalam syurga. Dah lah ponek, kena baling taik dekat Taif, kena cokik dek Abu Jahal, dek pulau. Ayah dia meninggal, wafat apa semua. Ini akhirat pun masih lagi nak berkojong untuk kita. Ni Nabi apa ni? Macam itu maksud dia. Maksudnya, ni Nabi apa ni? Nabi Ra'ufur Rahim. Bapa penyayangnya. Kerana dia telah mewarisi sifat Allah. Ya Rahim. Yang penyayang. Sebab tu kita kalau marah, ganih-ganih ni, kita tak dapat sifat Tuhan tu. Garang bona. Banyak nak makan cili padi. Ni masalah kita ni. Jadi, Nabi tu kata ulama, betapa besar dan pemurah hatinya baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi nak duduk hari kiamat, pandang umat, mana umat yang payah ni? Gombau kata dia. Gombau ni payah ni kata dia. Dogel kata dia. Macam-macam lah.
Macam mana nak tolong umat Rombau ni? Itu dia. Ini umat Rombau pun datang, ya Rasulullah, arisna. Tu maksud istirasah kan, arisna. Maksud dia, ya Rasulullah, tolonglah kami. Time tu dokek akhirat tak ada cerita usul fake dah. Kan kau nak minta pada Tuhan. Kita nak gaduh macam ni lah. Kata minta pada Tuhan. Akhirat Nabi punya Allah dah letak macam tu. Ya Rasulullah, agisna. Betul? Panjang hadis ni. Macam mana Nabi duduk dekat telaga Haud, Nabi bagi air-air pada umatnya yang kehausan, yang kesulitan, yang sulit. Pada hari kiamat dah duduk terlalu berdiri lama ni, Nabi bagi minum. Yang minum, ya Allah, sedaplah air. Ni air, ini air special ni, ini air tak dekat dunia. Ni air keamanan, air kerehatan, air perlindungan untuk umat Nabi yang ketika itu dahaga. Merangkak-rangkak, merereng jalan, berpoloh-poloh, mengikut kadar masing-masing. Tapi Nabi SAW ada pula satu saat datang gerombolan nak minum. Nabi nak bagi. Tiba-tiba malaikat halang. Nabi terkejut. Kenapa ya Allah? Ya Allah, kenapa mereka dihalau? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, ya Muhammad, engkau tak tahu setelah mana kewafatan engkau, apa yang telah mereka buat terhadap agama engkau. Maksudnya, ni yang terlalu banyak repair ni, ataupun yang jauh pada sunnah kebarangkalian yang saya tak dapat nak dobitkan, ataupun yang tak ikut acuan Islam yang sebenarnya pada zaman Nabi sampai sekarang, maka mereka dihalau oleh Allah di sekitar telaga Haud. Kalau dah hari kiamat dah dihalau, tuan-tuan dan puan, tu bala. Itu bala bencana tu. Biarlah kita ni ada sikit dosa, tapi kok boleh minum lagi air tu, bahagia. Sa'adah fid darain. Tapi kalau dah dihalau tu, confirm lah ini laisa minna. Ini bukan umatku. Ini bukan golongan ahli sunnati wal jamaah. Ini bukan golongan orang yang mempertahankan agama Allah dan Rasulnya. Maka menyebabkan kita tak berjaya pada hari akhirat, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tolong. Jadi akhir tuan-tuan dan puan-puan, saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan, jangan lupa membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bahihul ladzi man zukitu indahu falam yusalli alaih, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang nama aku disebut Muhammad, tuan-tuan sebut pada kawan kan, aku baca semalam Nabi Muhammad, kita pun tak sebut, tu tanda kedekut tu, ya, pendek je, guna air liur je, tak guna petrol, tak guna diesel, tak guna air zam-zam, sebut ni Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak tambah adab sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nak pendek lagi, apa sebut? Sayyiduna Muhammad. Habis cerita. Maksudnya kita memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukuplah pada malam yang berbahagia ini. Saya kata tuan-tuan bacalah kitab yang dia bagi tu, apa yang dapat tak dapat kau, apa yang baca apa semua. Jadi saya memohon maaf kalau ada kekurangan, kesilapan ketika menguraikan beberapa kefahaman Islam. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ustaz Rafai yang sudi menjemput saya, dan saya pasti akan datang ke surau ni kerana surau ni juga adalah merupakan yang di hati saya, kerana bersama-sama mematabatkan tahfiz Al-Quran Al-Syarif di Perak. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, dermawan-dermawan yang setiap kali Ustaz Rafai laungkan
infak untuk asyarif tu, moga Allah Ta'ala yang membalas dia. Saya tak mampu balas, tapi saya minta Allah Ta'ala balas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membalas sebesar-besar pada hari kiamat kelak dengan kita dapat masuk ke syurga setelah mana kita diberikan minuman telaga Haud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al khudamaka wa ja'al hudalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami khadam Engkau dan khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nabiyuna sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, letakkanlah kami, nama-nama kami, keseluruhan hadirin dan hadirat di hadrat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqta' raja'ana. Ya Allah, janganlah Engkau putuskan harapan kami. Wahai para malaikat yang menjaga masjid, wahai malaikat yang menjaga surau, wahai para malaikat yang merupakan tentera Allah, wahai malaikat yang merupakan khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kecil kami ini ya Allah. Sampaikanlah kepada Nabi kekasih Engkau sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi redha, Nabi gembira, Nabi rahmati, Nabi sayangi apa yang kami buat semenjak daripada pagi petang untuk menjayakan majlis semata-mata untuk menguatkan iman ini ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunub zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami zahir dan batin dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zur ilaina ya Allah. Allahumma zur ilaina ya Karim. Allahumma zur ilaina ya Wadud. Pandangilah kami ya Allah di detik-detik iman ini ya Allah, di detik-detik yang Engkau rahmati ini ya Allah. Semata-mata kami berkumpul dan kami berduduk kerana Allah dan Rasulnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya minta anak buah saya sampaikan qasidah yang tadi, yang kami rindu tadi tu. Ada mic tak? Untuk akhir, sambil-sambil ada orang nak pergi bilik air. Ya? Saya sambil, tak apa qasidah ni baca, ada nak ambil wuduk, ada nak hajat. InsyaAllah.